orang panggil macam tu. Hari-hari kena ketuk pintu dia, tekan loceng dia, tolong buka, tolong alihkan kereta yang parking depan rumah kita. Ada yang panggil macam ni. Pelik, tak masuk di akal kan? Ya. Apakah dia waras ataupun dia gila? Kan? Maka lebih gila lah orang yang waras berbanding orang yang gila yang tidak melakukan hal yang sedemikian. Pelik sungguh. Kan? Baik. Yang ini khianat kepada jiran. Umpama contoh antara lain dia apa? Buang sampah. Sengaja buang sampah dalam kawasan parking rumah jiran. Ada perangai macam tu. Kita jangan buat perangai macam tu. Baru benar lupa. Kan? Teruk. Kan? Bukan haram dah. Haram jadah namanya. Baik. Lagi yang benda menyakiti hati jiran ni apa? Kita duduk di taman umpama contoh ni. Kalau setakat nak bela burung merebut, burung terkukur umpama contoh nak main dengan burung lah kan. Contohnya lah. Okey lagi. Tapi pelihara ayam dalam taman macam. Pelihara ayam, pelihara itik dalam taman, siap ada reban umpama contoh, boleh tahan lagi lah kalau seekor dua tu kan. Tapi kalau satu reban 20 ekor, itu lain macam. Ni bukan nak makan, ini nak kenduri satu kampung namanya kan. Teringat anak kan, anak buah di pejabat dululah, Cik Azrul, boleh minta tolong tak? Apanya kak? Akak ni ada masalah kan, jiran seberang daripada rumah akak ni, jauh tak jauh, lebih kurang 100 meter jugalah. Boleh tahan jauh tu kak? Kenapanya? Dia bela ayam. Oh, bela ayam. Kenapa kak? Masalahnya bau lah nanti ustaz kan, masalahnya bau nanti kan. Ini pun dah ada dah start ada dah langau-langau beratur dekat ampayan kain yang dijemur belakang rumah. Walhal 100 meter tu rumah orang yang bela ayam tu kan. Tanyalah, ustaz bela apa tu? Ustaz rupanya yang bela. La haula wala quwata illa billah. Kok mana ustaz dia tak tahulah ke baru nak start? Pelik juga perangai. Akak jangan risaulah kak. Nanti lepas saya ternak apa benda semua ni, nanti najis-najis ni tu saya akan tutup dengan kapur. Maka dia hilanglah bau apa benda semua tu, tak ada. Kak jangan risau. Yelah ustaz, yelah apa bendanya, kapur tak kapur, ikutlah kapur apa yang kau nak letak sekalipun, ambil. Semakin membiak ayamnya, semakin membugar bau busuk dia tu. Sampai kalau tetamu datang ke rumah, bau apa ni kak ni kan, bau daripada jiran belakang rumah nu, bau tai ayamnya tu sampai ke rumah sini. Kias kepada hal-hal yang lain. Bela apa tuan-tuan yang menyakiti hati jiran ni, kalau kita bela dengan cara yang tidak betul. Apa dia lagi? Bela kucing. Bela kucing salah tak? Tak salah. Yang salah kita bela dan kita biarkan dia begitu saja kan. Kita bela, kita biarkan dia lantak ke mana, ke hulu ke hilir dan sebagainya, naik atas kereta orang cakar dan sebagainya, masuk dalam rumah orang, kod dapur pun ada kan, masuk kod dapur, masuk kod bilik dan sebagainya, berak bawah katil, berak dalam almari, kena pakaian anak-anak ataupun ibu ataupun si ayah jiran tu. Macam rasa kan, ada orang duk geram, aku rasa pula je kepala kucing tu dengan kepala tuan kucing tu. Sampai macam tu sekali. Jangan. Hati-hati orang yang penyayang kepada makhluk yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sayang kan. Tapi Nabi tak bela pun. Yang bela Abu Hurairah kan, Abu Hurairah yang bela. Apa kucing tu, gelaran dia tu. Baik. Nabi tak larang, tetapi Nabi larang apa? Menyakiti hati jiran. Benda yang mendatangkan bau yang tak enak ni, suka ke tak suka? Tak suka. Maka jangan dilakukan hal yang sedemikian. Nak bela boleh, sekadar 2-3 ekor mungkin. Tapi kalau bela 10-20 ekor, subhanallah, bau yang melantun, tak ada jiran yang sanggup kan. Bahkan ada setengah taman tu, minta maaf cakap lah, di Saujana Impian, satu lorong, semua dia punya pagarnya letak dawai ayamnya kecil tu, tak nak bagi kucing jiran tu masuk ke rumah dia. Sebaris ni semua rumah buat macam tu. Rupanya ada satu rumah tu dia bela kucing ramai, siap masuk panjat ikut belakang rumah orang lagi, kucing dia asalnya kan. Anak kata apa? Buat pengaduan sajalah pada pihak majlis. Nanti pihak majlis akan datang macam mana ustaz kan. Nanti berpasang muka lah pula. Tak apa, itu teguran yang baik. Yang tak baik apa benda, kita maki hamun dia. Itu yang tak baik
Bersabar di sini memang disuruh kita bersabar dengan kerana jiran, tapi bersabar-bersabar tu adakah maksudnya diam begitu sahaja sehingga menyebabkan najis-najis itu mengundang penyakit? Itu dilarang. Maka sabar maksudnya respon, tetapi dengan jalan yang tertib, dengan jalan yang mengikut syarak, bukan mengikut nafsu. Mengikut nafsu benda maki hamon dan sebagainya, maka itu dilarang lah, kan? Itu dilarang. Kalau nak hantar surat, minta maaf, kan? Ramai jiran-jiran kat sini komplain sebenarnya bau busuk daripada kucing tuan yang datang masuk ke rumah-rumah jiran-jiran lorong kita. Minta maaf banyak-banyak. Kalau boleh dapatlah tuan, kan, masukkan dalam sangkar. Yang pertamanya kan ada sangkar ni yang berlapis-lapis tu, yang besar ke yang kecil ke ikutlah. Dan pertama, satu lagi, kena rajin mengendalikan, membersihkan, kan, dia punya najis dia tu dalam sangkar tu. Bukanlah maksudnya dia disangkarkan 24 jam tak keluar-keluar daripada sangkar. Boleh, tapi jangan sehingga dia keluar melepasi rumah kita sendiri bagi orang yang bela kucing ni. Sehingga pergi ke rumah jiran dan sebagainya. Ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka. Kena ingat, daripada najis kucing ni juga boleh mengundang penyakit yang menggugurkan kandungan di dalam perut seorang ibu. Ni ramai tak tahu ni. Nak beritahu. Ya. Baik. Lagi hal-hal yang lain, umpama contoh kalau orang-orang yang tinggal di kampung, apa dia hal yang menyakiti jiran, bahkan menyakiti orang mukmin dan sebagainya, dia bela lembu, bela kambing, main lepas. Apakah itu dibenarkan pada syarak? Kena tambat. Bagi makan kena kawal. Pergi pagi, balik petang dan sebagainya tu, setiap kali dia dilepaskan perlu dijaga, bukan ditinggalkan. Nanti petang aku ambil balik korang, umpama contoh. No way, salah. Sesuatu yang sepatutnya dibela di kandang, diberi makan, umpamanya pelepah ataupun kennel, dan soya yang diproses yang telah pun diperas susu soyanya itu, hampas soya tu diberi sebagai makanan. Lagi tarik minyak, pelepah sawit, daun sawit, macam-macam lagi kan. Itu cara yang paling baik lah. Ataupun ambil rumput rampai dan sebagainya daripada tanah-tanah terbiar. Jangan diambilnya, dibiarkan lembu, kambing tu meragut makan tanaman orang. Kalau tanah terbiar yang orang punya tu tak apa, sebab dia tanah terbiar tak diusahakan pun. Tapi yang diusahakan ni tanam apa benda, kan? Pucuk ubi umpama contoh, tanam ubi kayu lah maknanya tu. Tanam pisang, habis kena belasah. Dan bila sampai waktu korban dijualnya, tapi adakah dia bayar tu yang hak-hak orang tu, yang mana lembu atau kambing yang dilepaskan tu makan tu, dia tak bayar. Dia menyangkakan halal lah perusahaan perniagaan dia tu, walhal bercampur di situ yang haram. Sebab tu tak berubah-ubah perangai dan ibadatnya daripada muda sampailah tua sekalipun. Ini dilarang oleh Allah, dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih malang apabila lembu tersebut, kan, duduk kat mana ataupun melintas dekat jalan raya. Berlaku kemalangan banyak tak? Banyak. Berlaku kematian tak? Berlaku. Lagi dosa besar. Lagi dosa besar. Sebenarnya dalam hukum Islam, sesuatu kelalaian yang kita buat, yang menyebabkan kehilangan nyawa orang lain, maka kita dikenakan denda. Satu nyawa yang kehilangan asbab kelalaian kita, 1 juta ringgit. Tu pada hukum syarak. Tapi orang kita ramai yang jahil, maka dibiarkan begitu saja, kan? Kalau orang kemalangan langgar lembu, tuan lembu pernah tak mengaku lembu lembu aku, kan? Lantak dia lah orang tu mati. Ada tak orang tu nak mengaku? Tak ada. Sebab apa? Takut dia akan disaman tuan-tuan. Berapa kalau di Malaysia kita ni sekarang ni, dan kemalangan jalan raya umpama contohlah, kecuaian daripada sebuah kenderaan yang melanggar sebuah motosikal hingga menyebabkan kematian si penunggang motosikal, nilainya RM200,000. Ada apa tu? Speaker. Nilainya 200